Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 3 November 2021, hari Rabu. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua penonton TV3. Sekarang ini anda sedang menyaksikan Wanita Hari Ini bersama saya Hawa dan juga Fatin. Wow, akhirnya. Dah berapa lama kan kita tak bersiaran bersama. Hari ini saya dan juga Hawa digandingkan. Dan kami harapkan orang kata ceria-ceria selalu kerana hari ini hari Rabu kan Hawa. Esok dah bercuti. Ramai yang juga dalam kalangan kita yang mengambil cuti sehingga hari Ahad, mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung dan juga mengadakan aktiviti dengan keluarga. Dan apa pun kami harapkan masih lagilah untuk menjalankan peranan anda, menjaga SOP dan juga jangan lupa kita belum menang lagi kan. Kalau kita tengok cuaca sekarang pun tak tentu kan. Sekarang ni musim hujan kan Fatin, dan esok merupakan sambutan Hari Deepavali dan kami pasti ramai dalam kalangan anda dah ambil cuti panjang seperti yang Fatin katakan tadi. Oleh itu kita nak ingatkan walau di mana saja anda berada patuh kepada SOP dan kita ingat walaupun kes dah turun hari ke hari tetapi masih ada lagi yang seperti anda saksikan di skrin itu antara jumlah positif COVID-19. Dan kita harapkan ada sedikit demi sedikit penurunan dan juga kabar baiklah mengenai status dan juga laporan mengenai apa orang kata catatan angka itu. Kalau kita lihat di situ Hawa, kes baru COVID-19 yang kita lihat ialah 5,056 kes COVID-19 iaitu kes tempatan dan 15 kes import. Dan kalau diikutkan jumlah kematian ialah sebanyak 70. Tapi apapun Fatin, apa yang kita seronok untuk kongsikan ialah tentang jumlah vaksinasi. Dan dalam kalangan dewasa sekurang-kurangnya satu dos 97.8% dah lengkap divaksinasi, 98.7%. Dan saya tengok juga di media sosial ramai juga yang dah berkongsikan ada dalam kalangan kita yang telah pun berjaya mendapatkan vaksinasi penggalak tu. Dan kita harapkan ramai lagi khususnya anak-anak kita remaja untuk mendapatkan vaksinasi lengkap. Okey. Dan Hawa, seperti tadi kita kongsikan kan, sekarang ni dah masuk musim tengkujuh. Kalau dari segi ramalan yang mana esok 4 hari bulan mula monsun di beberapa kawasan lah kan. Kalau kita cuti-cuti juga, tapi kita harapkan mereka untuk terus menjaga diri, menjaga keluarga. Kalau dikatakan banjir dan sebagainya, untuk kita terus menjaga diri kita sendiri. Janganlah pula kita bawa diri kita untuk bahaya banjir, main air dan sebagainya kan. Betul. Bila kita sebut tentang SOP ni Fatin, bukan sahaja untuk COVID-19. Untuk banjir pun ada juga. Kita nak perhatian daripada anda yang berada di negeri Kelantan, Pahang, Terengganu dan Johor. Hujan lebat dijangka berlaku pada bulan ini hingga awal Januari 2022 dan antara kawasan yang berisiko banjir ialah kawasan yang berkedudukan rendah dan kawasan yang kerap banjir. Maksudnya kalau sebelum ini kawasan ini pernah mengalami banjir, risikonya masih ada. Oleh itu perlu bersedia. Dan kalau kita tengok nasihat yang boleh kita terapkan kepada orang ramai iaitu kena terus bersiap siagalah dengan menghadapi musim tengkujuh ni. Sentiasa juga peka dengan amaran hujan, angin kencang dan juga laut bergelora. Dan rajin-rajin untuk membuat sedikit pembacaan di laman-laman web meteorologi dan sebagainya kan untuk kita mendapatkan maklumat berkenaan dengan cuaca. Dan bila kita kongsikan tentang persiapan mengenai banjir ini kepada wanita dan ibu hamil, kalau boleh bawa perkara-perkara berikut. Dah pack siap-siap dah Fatin. Antaranya kad pemeriksaan mengandung, keperluan peribadi seperti tuan wanita ini untuk wanita secara umumnya, keperluan bayi atau anak dan juga bekalan ubat. Dan kepada pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan,
bawa buku rekod perubatan anda, keperluan peribadi dan juga bekalan ubat. Dan ini khusus untuk ahli keluarga yang mempunyai pesakit yang terlantar. Jangan lupa anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan dan juga menghubungi pihak pejabat kesihatan untuk khidmat nasihat, bantuan dan sebagainya lah. Sebelum ni kan Fatin, ada kes ataupun ada perkongsian di berita lah tentang mereka ini, kawasan ini mengejut. Tiba-tiba je banjir kilat berlaku. Nasib baik di rumah tingkat 2 tu dah ada makanan ringan lah. Sementara nak tunggu pihak penyelamat tiba untuk bawa ke pusat pemindahan sementara tu. Itu antara persediaan yang dapat kita lakukan lah. Okey, kita tinggalkan dahulu berkenaan dengan cuaca dan juga COVID. Kita nak kongsikan sesuatu untuk anda penonton kami yang mana anda perlu duduk je di rumah. Tiba-tiba ada hadiah tiba. Wow, inilah kejutan istimewa untuk anda daripada kru Jom Ronda. Dan juga anda boleh dapatkan beg Jom Ronda berisi pelbagai barangan eksklusif, istimewa dan percuma untuk anda. Duduk di rumah je dan nantikan kru Jom Ronda di rumah anda untuk keriangan seisi keluarga. Oleh itu, ikuti Facebook dan Instagram Jom Heboh Official untuk info lanjut mengenai Jom Ronda. Jom Ronda dicerdaskan oleh susu Dutch Lady, lazat dan bernutrisi. Saya kuat, kita lebih kuat. Wah, sekarang Fatin, walaupun dengan pandemik COVID-19 ini kan tak ada aktiviti yang meriah seperti dulu, tapi kemeriahan ini tetap ada walaupun duduk di rumah saja. Betul. Kita boleh dapatkan hadiah. Bercakap mengenai duduk rumah, dalam kalangan kita juga melakukan aktiviti khususnya ibu-ibu yang orang kata kemas rumah dan sebagainya. Tapi kita percaya ada banyak sebenarnya kemudahan yang kita boleh lakukan untuk memudahkan kerja-kerja rumah si ibu ni kan. Kalau nak tahu, kita nak kongsikan dengan anda satu bingkisan TikTok ini berkenaan dengan lipat baju baby. Jom kita saksikan. Fatin, bila saya lihat video pertama tu, cara lipat baju itu antara perkongsian ibu-ibu yang nak pergi melancong nanti. Nak bawa baju baby banyak mana ya? Sebab kalau bayi banyak pula kecil, beg nak bawa tu kan? Sebab baby ni baju kena tukar-tukar kan. Tambah yang baru berusia 3 bulan macam tu. Muak susu sikit nak kena tukar baju. Dan cara nak lipat tu pun dah dikongsikan. Dan video yang kedua, peringatan untuk anda yang nak balik ke kampung. Siapa yang pergi, yang pegang kunci tu, kalau boleh baliklah cepat sikit. Kesian orang lain nak tunggu ya. Dan macam menerima sambutan pulang pula. Okey, itulah antara perkongsian TikTok. Kalau kita tengok kan, banyak kita boleh bergelak ketawa dan juga mengambil inspirasi daripada perkongsian TikTok tadi. Dan sebenarnya di laman media sosial sendiri kan, bukan saja TikTok, Facebook, YouTube, banyak sebenarnya media yang tersebar luas, yang mudah diakses. Bukan saja remaja, malah anak-anak kecil kita kan, telah pun orang kata lebih mahir kan kadang daripada kita. Tapi kita nak tahu juga kan berkenaan dengan impak yang dari segi kebaikan tu okeylah. Dari segi keburukan, kesan masa panjang untuk mereka ni, Hawa. Betul, sebab nak tak nak sekarang ni memang kanak-kanak ni nak dapatkan informasi lebih lanjut. Contohlah kalau pelajar sekolah rendah misalnya nak belajar lebih lagi menggunakan media sosial, menggunakan telefon bimbit, menggunakan laptop. Tetapi kalau dibiarkan, akibatnya macam-macam Fatin. Kita dah dengar macam-macam kes lagi meniru aksi-aksi yang sangat berbahaya di media sosial dan itu merisaukan ibu bapa. Kita kalau boleh hari ini kita nak kongsikanlah apa yang boleh kita pelajari supaya tak adalah tunggu bila dah terlambat, bila ada perkara yang berbahaya dah terjadi kepada anak-anak ni barulah kita nak sedar. Dan hari ini kami akan bawakan topik bahana media sosial. Sekiranya anda ada perkongsian ataupun ada soalan-soalan yang diajukan kepada tetamu kita sebentar nanti berkenaan dengan topik kita hari ini, silakan di Facebook kami dan juga boleh kongsikan di Instagram kami. Banyak sebenarnya nak kami panjangkan kepada tetamu sebentar nanti. Kami nak rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.
ini. Kepesatan teknologi memberi banyak manfaat kepada penggunanya. Di Malaysia, hampir kesemua golongan memiliki akaun media sosial termasuk kanak-kanak. Menurut kajian yang dilakukan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN di Lembah Kelang, sebanyak 78.3% ibu bapa membenarkan anak-anak memiliki gadget. Walau bagaimanapun, media sosial merupakan antara gangguan era digital yang semakin membimbangkan. Trend meniru aksi berbahaya dari media sosial kini semakin berleluasa. Ia melibatkan golongan dewasa, remaja dan anak-anak kecil. Hal ini dapat memberikan kesan negatif jika tidak dikawal penggunaannya. Perasaan ingin mencuba dan mudah terpengaruh membuatkan mereka tanpa berfikir panjang mengikuti cabaran tersebut demi keseronokan mengejar populariti. Terdahulu, seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun dari Chile telah ditemui mati oleh ibu bapanya di dalam bilik. Hasil kajian mendapati kanak-kanak malang itu dikatakan telah menyahut cabaran bunuh diri yang sedang tular ketika itu. Justeru sejauh manakah media sosial mampu memberi impak negatif dalam kehidupan anak-anak? Apakah langkah yang perlu dilakukan bagi mengelak bahana media sosial? Itu antara sedikit laporan yang disediakan rakan penerbit kami Syifa berkenaan dengan topik kita bahana media sosial. Hawa, secara jujur saya seorang ibu kan. Saya memang sebenarnya antara takut-takut juga ataupun saya masih lagi tidak jelas berkenaan dengan pelepasan ataupun memberi gadget dan juga orang kata media sosial ini kepada anak-anak. Sebab apa kan, kita tahu antara akses yang boleh digunakan sangat-sangat meluas. Macam-macam sebenarnya tanpa kita di sisi, mereka boleh melihat segala-gala yang tak sepatutnya mereka lihat. Boleh cuba-cuba macam tu. Betul. Kalau Fatin sendiri kan, umur berapa bila anak Fatin nanti, umur berapa Fatin nak bagi kebenaran untuk gunakan media sosial? Ataupun ada akaun media sosial? Okey, secara jujur dalam untuk Instagram tu ada, tapi dia tak tahulah. Itu berkenaan dengan saya punya orang kata album lah, digital album saya sendiri. Tapi dalam YouTube melihat kepada orang kata game-game secara digital ini sebenarnya yang memberi impak besar dari segi masa, dari segi orang kata dia punya perhatian mereka terlalu khusus kepada digital dan juga media sosial ini. Betul, macam-macam yang perlu difikirkan kan sebelum nak mendedahkan anak-anak ini kepada media sosial. Oleh itu, untuk kita membincangkan dengan lebih mendalam dan juga lebih meluas dan berkongsi pengalaman masing-masing, hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu. Kita bersama dengan Profesor Datin Dr. Mariani Mat Noor, seorang pakar psikologi kanak-kanak dari Universiti Segi, dan kita juga bersama dengan Puan Nuriha Wagimun, ibu kepada seorang kanak-kanak yang terkenal disebabkan video-video yang cukup comel itu. Apa khabar kedua-duanya? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita nak mulakan dengan Prof terlebih dahulu. Prof, kalau bercakap mengenai media sosial ini kan dalam kalangan anak-anak kita, remaja dan sebagainya, pendedahan yang sebagaimana yang boleh kita berikan kepada mereka? Kita tahu mereka dari segi pembelajaran mereka sangat memerlukan. Kalau kita tak beri gadget ataupun pendedahan kepada mereka, mungkin mereka agak ketinggalan berbanding rakan-rakan ataupun saudara mara. Tapi bagaimana pendedahan bagaimana sepatutnya ibu bapa berikan? Okey, kalau kita bincang tentang gadget ini, kita tahu bahawa gadget ini sangat perlu terutama dalam zaman teknologi sekarang ini ya. Dan kalau kita tidak berikan, maka anak kita akan ketinggalan ya. Dan pendedahan yang bagaimana yang disebut tadi itu adalah yang sepatutnya terutama yang daripada segi keperluan ni. Contohnya kalau anak-anak di tadika dalam waktu PDPR yang lalu, kita tahu bahawa mereka sangat memerlukan gadget ini. Betul. Kan? Dan dalam masa yang sama juga, ini sedikit sebanyak secara tidak langsung mereka telah didedahkan dengan gadget ini. Tetapi kita perlu tahu bahawa kita maklumkan pada anak-anak itu bahawa gadget ini diperlukan untuk proses belajar dengan kawan-kawan dan dengan cikgu. Tetapi kemungkinan ada ibu bapa yang mengatakan
kalau boleh duduk bersama dengan cikgu secara dalam talian, mungkin diberikan insentif selama setengah jam dan sebagainya, Hawa dan Fatin ya. Ya. Kerana kalau kita nak buat anak-anak kita duduk depan komputer belajar dengan cikgu, bukan secara fizikal, itu bukan satu perkara yang mudah ya. Jadi mungkin dengan insentif-insentif itu maka berjayalah ibu bapa tadi menarik minat kanak untuk belajar dalam talian. Begitu juga di sekolah rendah ya. Kita sebut tentang kanak-kanak ni, kita ambil sasaran kita sekolah rendah dan juga tadika ya. Dan kemungkinan di sekolah rendah pastinya kita tidak boleh kawal, tetapi ibu bapa perlu mengawasi penggunaan gadget itu, apatah lagi apabila ada ibu bapa yang melalui proses BDR, iaitu bekerja dari rumah. Ya. Jadi di situlah kita memantau anak kita. Kalau di luar negara, Fatin dan Hawa ya, kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, pendedahan mereka kepada gadget hanyalah disebut kalau dalam kajian 5-6 tahun lepas, hanyalah 1 jam dalam 1 minggu. Jadi bayangkan, 1 jam dalam 1 minggu bagi 6 tahun ke bawah. Tapi waktu sekarang ini tidak lagi 1 jam. Dia telah ditambah kerana kita di sini, kita sendiri maklum di dalam masyarakat kita tidak mahu anak-anak itu melalui proses ketagihan yang boleh membantutkan proses tumbesaran dan juga perkembangan hidupnya. Ya, betul. Ketagihan tu satu perkara, Prof. Lagi satu, terlalu terikut-ikut trend di media sosial ini. Kalau kita lihat di TikTok ada trend menari dan sebagainya, itu tak apa. Tetapi kita risau trend-trend yang membahayakan diri ini juga. Baik, kita nak dengarkan pendapat daripada Puan Nuriha juga yang mempunyai anak-anak kan. Dan bagaimana pendapat Puan tentang pendedahan anak-anak kecil ini kepada media sosial, Puan Nuriha? Okey, macam aktiviti anak saya biasanya sayalah yang handle semua. Macam apa yang dia tengok, apa yang dia faham. Kadang apa yang dia tengok tu dia tak faham, dia akan tanya saya dululah. Sebab memang saya akan pesan dengan dia apa yang tak boleh tengok, apa yang tak boleh tiru. So kat situ dia fahamlah. Saya akan marah kalau dia tengok video-video yang tak sesuai lah ikut umur dia kan. Ini dia Medina. Bila kita tengok video-video dia memang itulah sebab comel sangat ni Puan Nuriha. Tapi kita nak tahu juga seawal umur berapa Medina ini didedahkan ataupun diperkenalkan dengan media sosial, Puan? Okay, dari umur Medina 4 tahun lagi saya dah biasa upload video-video dia sampai sekarang. Okey, kalau kita tengok Puan Riha dan juga anaknya mungkin pemantauan tu sangat ketat. Bagaimana pula Prof kalau ibu bapa yang mempunyai ramai anak untuk mereka pantau aktiviti anak mereka. Kadang-kadang ada dalam kalangan anak-anak kita ni kan duduk dalam bilik lama-lama kan, kita ingatkan dia ulang kaji dan sebagainya. Sebenarnya sedang bermain apa orang kata game di handphone ataupun melihat video-video. Bukan sahaja dari segi pengaruh tu Prof, tapi ada juga mereka menyatakan yang mana anak-anak ini boleh cenderung kepada daripada extrovert menjadi introvert disebabkan media sosial ni. Ya, memang betul di situ. Kalau kita lihat di sini, kita lihat dua kategori ibu ya. Kategori ibu yang bekerja. Bagi ibu yang bekerja memang sukar untuk memantau 24 jam atau sepanjang masa kerana mereka berada jauh daripada anak itu. Tapi bagi mereka yang tidak bekerja, boleh dibuat pemantauan itu dan bergantung juga kepada kita lihat berapa ramai anak. Kalau anak itu hanya seorang atau dua orang, kemungkinan gadget itu ada satu, maka boleh dipantau. Tetapi jika sekiranya anak ramai dan orang kata ada kemudahan untuk membeli gadget itu agak sukar. Jadi di sini apa yang ibu atau bapa perlu buat ialah dalam keadaan musim dalam pandemik COVID ini, kita tahu sekarang ini dah boleh keluar, tetapi kalau sebelum ini memang tidak boleh keluar. Dan pada saya jadikan satu rutin. Anak-anak ini apabila belajar menggunakan gadget, tetapi kemudian kita perlu susun atau aktiviti harian mereka. Aturkan aktiviti itu supaya mereka tidak mudah bosan dan jemu. Dalam masa yang sama, pastinya setiap rumah ada rutin. Rutin maksudnya ialah aktiviti yang sentiasa dilakukan. Waktu minum, waktu makan, mereka yang boleh dah bersolat jemaah dan sebagainya, buat aktiviti di luar, bantu bersama ibu-ibu yang kata sedang memasak di dapur. Jadikan satu aktiviti yang santai dan juga menarik. Baik, tadi Fatin ada sebut daripada extrovert kepada introvert. Itu memang benar. Kerana kanak-kanak yang begitu dekat dengan gadget itu, mereka kurang berkomunikasi, mereka kurang berinteraksi.
Dan di sinilah dikatakan pergaulan sosial itu sebenarnya membataskan pembelajarannya untuk sosialisasi yang mana menyebabkan mereka tidak aktif dengan kawan-kawan, mereka hanya aktif dengan gadget mereka dan mereka tidak pula dikatakan kadang-kadang mereka ini tidak mau kalau ada yang datang kadang-kadang mereka menyendiri. Malah kadang-kadang tidak ada eye contact langsung. Ini yang kadang-kadang membimbangkan pergaulan sosial mereka. Mereka sepatutnya di tahap yang baik, terutama apabila mereka melangkah ke usia yang lebih tinggi lagi, lebih dewasa dan sebagainya. Betul-betul membimbangkan, Prof. Tambah-tambah pula sekarang ni, tadi yang Prof kongsikan contoh kalau ibu bapa ni ada masa di rumah, nak ajak memasak bersama, luangkan masa bersama. Tetapi bagaimana pula dengan ibu bapa yang jadualnya sangat-sangat sibuk? Yang saya risaukan ada kes pernah terjadi pada suatu ketika dahulu apabila pelajar perempuan tingkatan 4 ni nak bunuh diri kerana terjerat dengan kenalan di Facebook yang mahu memuat naik videonya yang begitu tidak sopan, video yang lucah sekali lah. Dan apa pendapat Prof tentang perkara sebegini? Ibu bapa sibuk, anak-anak pula terlalu terleka dengan gadget di rumah. Jadi di sini yang perlu ada kesedaran pada ibu bapa. Memang kita tidak mahu anak ini ketinggalan dalam dunia teknologi. Kita mahu mereka didedahkan juga. Tetapi nak tak nak, mahu tak mahu, kita perlu ada mekanisme yang tertentu untuk memastikan bahawa anak ini tidak terjebak dengan perkara-perkara yang negatif. Sebagai contoh, anak ini mudah terpengaruh. Mereka mudah terpengaruh. Bila saya sebut anak, tak kira kanak-kanak maupun remaja. Remaja dengan sikapnya yang nak mencari identiti, nak mempopularkan diri, ada ketikanya mereka memang nak terkenal dalam kalangan rakan-rakan sebaya. Tapi dalam masa yang sama juga, kadang-kadang ketagihan itu menyebabkan mereka dapat maklumat-maklumat yang kadang-kadang mempengaruhi minat mereka untuk melakukannya. Kadang-kadang terdapat aplikasi di mana melalui aplikasi ini mereka boleh menghasilkan konten-konten yang menghiburkan. Konten yang menghiburkan tak ada masalah. Kita bimbang konten yang boleh membawa kepada perkara-perkara yang negatif. Kita tidak mahu anak-anak kita ditimpa bencana lain akibat daripada wabak COVID. Kita tidak mahu ini berlaku. Biarlah COVID itu saja, tetapi dalaman itu kita pastikan bahawa anak kita tidak terpengaruh, tidak orang kata tidak terpanggil untuk menyahut cabaran-cabaran. Kerana dalam keadaan sekarang, Fatin dan Hawa, ya, kita lihat terutama remaja dan kanak-kanak. Mereka mahu laman media sosial mereka orang kata banyak pengikut. Ini persaingan yang saya rasa tidak sihat kalau tidak dipantau. Mereka boleh mendapatkan pengikut yang ramai, tetapi bukan dengan cara yang mengundang kecelakaan kepada diri orang lain. Ini yang patut ibu bimbangkan. Sebab kita semua dikurniakan akal fikiran yang memang saya selalu sebut, kita ada orang kata brain yang bombastik, elastik dan juga fantastik. Jadi apa kata gunakan kreativiti untuk memastikan bahawa anak ini dalam seharian itu tidak sahaja berkawan rapat dengan gadget. Ada aktiviti-aktiviti lain bersama ibu bapa. Mungkin ada yang kata senang cakap. Ya, memang saya senang cakap, ya. Tetapi kalau kita dah ada anak seperti puan yang ada di sini, ya, dia memantau sentiasa. Ya, dia memantau sentiasa. Jadi kalau mereka yang bekerja dari rumah, mungkin ada cara lain untuk memastikan bahawa anak itu tidak hanya bersama gadget itu sahaja. Dan kalau kita tahu juga media sosial ini bukan sahaja boleh mendatangkan jenayah ataupun kes-kes bunuh diri. Malah ada juga kadang-kadang membunuh budaya dengan kandungan-kandungan di YouTube itu. Kejap lagi kita akan kongsikan, tapi sebelum itu kita nak bawa pemerhatian penonton dan juga tetamu kita untuk kita dengarkan apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita. Pada pandangan saya, kalau nak ikut trend yang ada di media-media sosial sekarang ini, ada baik dan buruknya. Saya sebagai ibu sendiri berasa takut untuk membesar dan mendidik anak-anak pada zaman ini.
Kerana anak-anak boleh dikatakan masing-masing mempunyai handphone sendiri dan suka untuk kita mengawal anak-anak. Sudah menjadi trend sekarang di mana suami atau isteri membuat prank kepada pasangan seperti merakam aksi pasangan yang tanpa segan silu membuat naik video atau yang tak elok yang boleh mengaibkan pasangan. Tak salah pun kalau sekiranya suami atau isteri menyimpan apa-apa rakaman atau video hanya tujuan untuk kenangan peribadi. Tak perlu kita tunjukkan kepada umum. Kena sentiasa ingat pasangan kita bukan konten dalam kehidupan seharian. Bagi pendapat saya, bermain media sosial yang ini tak salah, tetapi jangan sampai ianya mempengaruhi kehidupan seharian. Setengah anak-anak menjadi terlalu obses dengan media-media sosial yang ada sekarang ini. Media sosial ni memberi keburukan kepada mereka yang selalu mendahagakan perhatian umum hanya untuk meraih tontonan ramai ataupun like daripada orang ramai. Itu antara kata-kata orang ramai lah. Media sosial ni tak salah sebenarnya, tapi salah bila terlalu mempengaruhi kehidupan kita. Baik, saya nak tanyakan kepada Puan Riha. Kalau kita tengokkan zaman-zaman dulu lah kan, cabaran di media sosial ini, challenge ini kurang. Kalau ada pun disebabkan kita nak melawak sesama kita kan. Tapi sekarang ini dah jadi budaya dalam kalangan masyarakat kita, khususnya budak-budak lah kan, kanak-kanak, anak-anak kita. Sebenarnya ada atau tidak anak-anak Puan sendiri yang melakukan cabaran-cabaran di media sosial ini? Bagaimana pemantauan pada mereka? Okey, macam anak saya, media sosial dia memang saya yang pegang. So sayalah yang biasa suruh dia buat macam ni, buat macam ni. Saya memang tak akan benarkan dah dia ikut aksi-aksi apa-apa pun. Jadi sebab saya pun si rumah, so saya yang kontrol semuanya daripada handphone, media sosial. So tak ada masalah ni lah. Okay. Puan Nuriha, pernah tak berlaku satu kejadian yang mungkin anak Puan kan, contohnya lihat sesuatu benda di media sosial, di internet dan kemudian bertanya kepada Puan Nuriha, dan bagaimana Puan Nuriha kongsikan ataupun nasihatkan kepada anak? Pernah jugalah, pernah saya buat video, pernah jugalah orang bagi teguran apa semua. Kadang saya cakap juga dengan dia, benda macam ni tak baik, tak boleh ikut, tak boleh tiru sebab umur dia 6 tahun. Nanti orang tak suka. Macam itulah, dia pun tahulah, macam faham orang tak suka dia buat macam ni. Itulah dia, Fatin, kita risau kan bila tengok di YouTube ini video-video yang macam prank, nak kenakan kawan-kawan, prank orang ramai yang kita rasa ini memang tak patut ni. Tapi itulah yang mendapat berjuta-juta tontonan. Kita tahu di media sosial ni kalau lagi tinggi tontonan, lagi banyak subscribers, lagi tinggi pendapatannya kan. Dan kalau kita tahu juga budaya untuk kita menjana pendapatan dari segi media sosial ni, sebenarnya kita harus juga mengambil kira berkenaan dengan generasi kita. Sebenarnya kita nak membina generasi daripada muda ni kan, yang mana mereka melihat kandungan-kandungan yang kita berikan kepada mereka. Perlu ada orang kata nilai-nilai orang kata pendidikan dan juga semua nilai-nilai murni lah. Baik, kepada Prof sendiri kan, ini sebenarnya menjadi kebiasaan untuk ibu bapa baru untuk mereka beri gadget kepada anak mereka, bayi khususnya sehingga 2 tahun. Mungkin saya juga pernah melakukannya. Bagaimana sebenarnya Prof melihat kepada tindakan ini, memberi bagi anak-anak kita melihat kartun sewaktu makan untuk beri mereka sedikit orang kata perhatian supaya mereka tidak kacau kita tengah makan dan sebagainya kan. Adakah perkara ini sepatutnya atau tidak, Prof? Sebenarnya kalau tadi Fatin ada cerita ya, Fatin dan Hawa sebenarnya adalah dilahirkan dari zaman milenial ya. Dan zaman milenial ini kita tidak boleh nafikan kita sekarang hadir bersama dengan gadget. Yang mana gadget tadi disebut oleh salah seorang yang memberi pendapat, ada baik ada buruknya ya. Dan kalau kita lihat dalam keadaan sekarang, ibu bapa adalah ibu bapa yang sibuk. Dan kita boleh kata zaman ini adalah zaman materialistik. Materialistik maksudnya perlu keluar bekerja dan mencari nafkah dan sebagainya, dan anak ditinggalkan bersama dengan pembantu rumah. Tapi kalau seperti puan kita ni, dia memang suri rumah tangga, alhamdulillah lah ya. Tetapi tidak menjadi masalah kalau ibu itu bekerja. Kita ambil masa yang berkualiti. Saya suka soalan Fatin tadi, yang mana kalau boleh kita kurangkan penggunaan gadget itu apabila kita ada bersama dengan anak.
Kalau kita wanita yang berkejaya, kalau ibu bapa itu berkejaya, kita gunakan masa berkualiti, gunakan masa makan. Tadi disebut kalau bukan Fatin saja, saya sendiri melihat bila pergi mana-mana restoran, anak itu akan bersama dengan gadget di hadapannya, bukannya lauk-lauk, bukannya makanan, tetapi adalah hidangan gadget. Kenapa? Kerana ibu bapa mahu anak itu senyap. Baik, ini perkara biasa. Anak itu memang bising. Lumrah kanak-kanak dia memang bising. Kalau tidak, tidaklah namanya kanak-kanak. Jadi mereka nak bermain, mereka aktif. Di sinilah kita perlu pandai menggunakan kemahiran keibubapaan supaya kita boleh kawal anak kita, disiplinkan mereka. Kita tidak mahu mendisiplinkan mereka dengan penggunaan gadget. Ada gadget baru senyap. Jadi bermakna di sini, bila kita lakukan lagi arahan-arahan, teguran-teguran dan nasihat-nasihat, agak sukar untuk mereka mengikut. Sebab itu kita kata kita perlu didik anak itu daripada kecil lagi, mendisiplinkan mereka tanpa banyak menggunakan gadget. Sebab kita harus melentur anak daripada kecil lagi. Melentur bulu biarlah dari rebung. Ya? Jadi di sinilah dikatakan tidak seharusnya kalau masa berkualiti itu boleh wujud, maka janganlah diadakan gadget itu. Malah boleh diadakan orang kata etika makan di rumah. Kalau masa makan, tak boleh ada handphone. Even kalau mak suap sekalipun, tak boleh pegang handphone. Jadi saya rasa sedikit sebanyak kebersamaan dengan gadget itu dapat dikurangkan. Dan anak ini tahu bila masa dia boleh pegang, bila masa dia tak boleh pegang. Dan akhirnya kita berjaya mendisiplinkan anak itu. Okey, ada masa-masanya, ada jadualnya. Kalau Puan Nuriha begitu ke? Ada jadual-jadual ataupun masa-masa yang ditentukan untuk anak menggunakan media sosial? Memang adalah. Macam saya sendiri yang akan, contoh kalau saya nak buat video, saya akan, adik jom buat video. Bukan macam dia, ibu kita nak buat video, tak. Dia semua memang saya yang suruh dia buatlah. Yalah, sebab dah mula dari umur 4 tahun, macam Prof kata tadi kan, berlentur buluh, biarlah dari rebungnya, dah mula dari kecil lagi. Okey, tadi Prof ada kongsikan tip kepada ibu bapa kan, bagaimana untuk mengendalikan anak-anak ini sejak kecil lagi. Prof, kepada penonton-penonton kita yang berusia muda remaja, saya dan Fatin pun pernah remaja juga kan. Pada usia sebegitu, kita memang mudah rasa tercabar ataupun terikut-ikut di media sosial. Dan kes-kes yang kita lihat melibatkan media sosial ni memang cukup membahayakan. Sekarang ini buli bukan saja di sekolah, tapi di media sosial juga. Kita nak dengarkan nasihat Prof kepada remaja-remaja ni, Prof. Okey, nasihat saya, remaja ini memang akan melalui tempoh zaman remaja. Kita tahu remaja ini suka mencuba-cuba. Kalau kanak-kanak, dia ada sikap ingin tahu. Tapi kalau remaja, dia suka mencuba-cuba sebab dia nak mencari identiti mereka. Jadi dalam pencarian identiti itu sepatutnya dia tidak mudah terpengaruh. Kerana dalam zaman remaja, mereka ada dua pihak yang boleh mempengaruhi. Sama ada rakan sebaya ataupun ibu bapa. Kalau ibu bapa itu dapat mempengaruhi anak itu daripada segi yang baik sebagai kawan dan sebagainya, maka apa sahaja pengaruh yang diberikan oleh rakan sebaya itu pastinya tidak akan begitu kuat untuk dia ikut. Jadi kita tidak mahu nanti peer challenge. Ya, peer challenge ni maksudnya dalam zaman remaja ni pastinya ada peer challenge. Kita tidak mahu dalam aplikasi-aplikasi tertentu bila dilihat umur yang sebaya, wah kalau dia boleh buat, aku pun boleh buat. Jadi di sini wujudlah persaingan-persaingan itu. Kalau dalam arti kata persaingan itu kita nampak dia ada jiwa persaingan, memang bagus. Tetapi kalau persaingan itu membawa kepada aktiviti-aktiviti yang boleh membahayakan diri sendiri, di sinilah pemantauan ibu bapa perlu berlaku. Walaupun itu telah masuk remaja. Kerana anak itu masih lagi di bawah pengawasan kita. Ya. Mereka ini suka nak mencuba-cuba untuk menunjukkan sesuatu. Kalau tadi kita ada bincang tentang ada di antara remaja yang menggunakan laman media ini untuk menjana pendapatan. Tak salah, tetapi biarlah penjanaan pendapatan itu berlangsung dengan positif dan baik, bukan sahaja untuk diri sendiri tapi juga untuk rakan sebaya di luar sana. InsyaAllah. Okey. Puan Riha sendiri kan, untuk ibu bapa di luar sana, mungkin Puan Riha boleh katakan sesuatu bagaimana untuk kita katakan kepada anak-anak kita, reverse psychology lah orang katakan, untuk kita elakkan ketagihan kepada media sosial itu. Okey, macam ibu bapa ni memang kena sentiasa pantau lah. Lagi kalau anak yang berumur 6 tahun ke atas, so dia banyak
lebih nak mencuba. So kita sebagai seorang ibu bapa ni memang kita nak kena tengok apa yang dia tengok, dia lihat, dia faham. Kadang apa yang dia tak faham dia akan tanya ibu bapa. So kat situ ibu bapa boleh explain lah baik ke tak baik ke. Peranan ibu bapa lah. Ya, betul. Semuanya bermula dari perhatian ibu bapa lagi. Walaupun anak-anak dah besar kan sekolah menengah, sebenarnya itulah saat ataupun usia yang paling crucial sekali, penting sekali untuk kita pantau. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Profesor Datin Dr. Mariani Magno, pakar psikologi kanak-kanak dari Universiti SEGI, dan terima kasih diucapkan kepada Puan Nuriha atas perkongsian pada hari ini. Cukup bermanfaat sekali. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu berkenaan dengan apa yang dikongsikan dari sudut kaca pandang Prof dan juga Puan Riha sendiri kan yang mempunyai anak, untuk terus memantau dan juga melihat antara kandungan-kandungan yang dikongsi ataupun yang dituntun oleh anak-anak mereka. Betul. Kita juga nak raikan pendapat dan juga perkongsian anda di Facebook WHI TV3. Antaranya daripada Syasha. Kadang-kadang media sosial memang membantu menghubungkan yang jauh, merapatkan yang lama terpisah. Tapi ada juga keburukannya. Sampaikan ada yang memudaratkan diri kerana media sosial. Untuk anak-anak, ibu bapa perlu ada kawalan dan pemantauan yang lebih sikit. Betul. Pastinya semua bermula daripada diri sendiri dan juga ibu bapa. Dan pastinya ibu bapa perlu menjalankan orang kata peranan mereka untuk memantau anak-anak. Baik, banyak lagi yang nak kami bawa dan kongsikan untuk anda penonton kami. Tapi sebelum tu kami nak berhenti rehat seketika. Wanita hari ini, wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari ini, Fatin. ABPBH tak lama lagi kan? Betul. 13 November, dan kita nak tahu jugalah antara finalis yang tercalonkan, apa antara strategi mereka, apa antara persediaan yang mereka lakukan. Dan bersama kita di dalam talian ketika ini, kita bersama dengan Wani Hasrita, antara finalis ABPH 34. Assalamualaikum Wani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke? Alhamdulillah. Dalam kereta tu nak ke mana tu? Itulah banyaklah tempat nak kena pergi. Memang Wani ni seorang yang sibuk sekali. Kalau kita lihat media sosial ni memang cukup aktif. Baik Wani, apa perkembangan terkini? Okey, sekarang ni saya baru habis lepas syuting untuk program hosting. Dan sekarang ni memang tengah masuk vokal ke studio. Memang kita ada few project lah yang nak kena siapkan. Alhamdulillah most of it dah settle. Dan sekarang ni kita jadual-jadual yang dah lama tertunggak. Yang bulan ni PKP kan, so sekarang ni kita tengah reschedule balik lah semuanya. Oh, okey. Wani, sebaik sahaja tahu kan Wani, antara finalis ABPBH 34 kan untuk orang kata kategori penyanyi wanita popular Xiaomi. Apa sebenarnya orang kata masa tu, apa yang terfikir, apa yang Wani jangkakan? Okay, honestly memang setiap tahun pun jawapan ni akan sama, di mana saya sangat-sangat lesson learn. Bila tiba time event anugerah, tak nak letakkan sebarang harapan lah, any expectation. Dapat Alhamdulillah, tak dapat kita buat yang lagi baik kan. Takkanlah bintang paling popular 31 tak letakkan harapan. Hey, tidak. Tak, maksudnya sebab Wani kita pernah lesson learn tahu sebelum ni, sebelum way before bintang paling popular tu lah. Pernah datang anugerah ni kita macam bully je kan. Maka tiba-tiba tak menang, soalan sedihnya. Okey, kalau untuk sama mindset datang anugerah ataupun apa dia? Okey. Kalau apa orang kata, kalau untuk ABPH 34 ni tak nak Wani lebih mengguna pendekatan berhati-hati lah, tapi mesti ada strateginya. Apa antaranya? Oh, strategi tak ada beritahu lah. Tak adalah. Strategi dia saya serahkan 100% kepada saya punya fan club lah. Memang dari dulu pun dia orang yang keluarkan tenaga, spend masa berjam-jam satu hari untuk nak make things happen kan. Betul, kerana anugerah bintang popular Berita Harian ini memang bersandarkan kepada sokongan-sokongan peminat kan Wani. Dan Wani, walaupun dah menang dan apa yang Wani lakukan untuk sentiasa menghargai peminat-peminat ni, dan Wani pun sekarang ni cukup berjaya sekali sebagai seorang penyanyi dan juga seorang artis.
Okay. Disebabkan sebelum ni kita boleh buat event dan kita pun ada juga macam orang kata tu macam sweet escape, 2 days 1 night kan, spend time dengan dia orang. Tapi bila time PKP ni semua stuck. Memang dah lama betul tak jumpa lah basically. So itulah kita sangat-sangat look forward untuk nak turun padang, jumpa masing-masing kan. Sekarang ni tengah plan lah untuk acara-acara seperti itu. Tapi selain daripada tu kita ada Zoom meeting sekarang ni kan. So bukan alasan lah untuk tidak berkomunikasi antara satu sama lain. Ya, betul. Memang seorang artis itu kan kekuatannya juga bukan sekadar bakat yang luar biasa seperti Wani, tetapi sokongan peminat juga. Dan Wani sekarang ni alhamdulillah keadaan sudah hampir kembali normal. Tapi kita nak dengarkan perkongsian Wani lah sebelum ini kan sewaktu pandemik banyak kekangan-kekangannya. Jadi kita nak dengar antara cabaran Wani dan macam mana Wani kendalikan apabila ada cabaran-cabaran tu. Maknanya cabaran time pandemik ni? Okay. So saya rasa semua orang pun ada struggle mereka yang tersendiri. Tapi pada saya memang start je PKP tahun lepas, start je pandemik, memang show tu memang totally stop tau. Yang kita sandarkan adalah memang 100% kepada mungkin duta ataupun program TV. So memang kita stuck lah kat situ sebenarnya. Tapi disebabkan itu juga kita berfikir, bagi kelebihan akal kita untuk berfikir kan apa yang kita boleh buat. Macam mana kalau benda ni terjadi lagi 2-3 tahun akan datang ataupun mungkin bukan pandemik ataupun lain-lain masalah yang akan timbul kan. So kita kena ada backup plan. So dari situlah saya sedikit demi sedikit saya masih lagi tengah belajar juga macam mana nak orang kata tu stabilkan kehidupan saya. Okey, kita nak dengar juga pesanan terakhir pada Wani untuk ABPH kan, untuk peminat-peminat Wani dan juga orang kata semua yang menyertai ABPH nanti. Alright, saya punya ucapan adalah terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang semua bertekun lumus spend time masa undi Wani dan juga artis-artis kegemaran mereka yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Memang betul adanya kami di sini juga perlukan sokongan anda. Dan insyaAllah kalau ada rezeki ada. Kalau tak ada, it's okay, kita try lain kali. Okay, yang penting jaga diri, stay safe, jaga SOP. Dan ya, semoga berbahagia selalu. Just enjoy kan untuk ABPH 34 ini. Terima kasih Wani kita ucapkan. Semoga berjaya juga. Nanti kita akan tengoklah kan apa antara keputusannya. Terima kasih Wani. Wani jadi juara lagi sekali ke? InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Baik, kepada anda penonton Wanita Hari ini, jangan ke mana-mana kerana ada beberapa lagi perkara menarik ingin kami kongsikan kepada anda. Wanita hari ini, wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Kita pun dah sampai di hujung siaran kan. Kita sukalah nak katakan yang mana esok dah mula bercuti sempena perayaan Deepavali. Jadi kita harapkan masih lagi ceria walaupun kita menyambut dalam norma baru. Masih lagi yang kata meriah. Pasti dalam kalangan masyarakat kita dah mula memasak. Ada yang pulang ke kampung. Dah tak sabar sebenarnya. Dah lama mereka tak jumpa keluarga. Ya, untuk menyambut pesta cahaya esok bagi penganut agama Hindu kan, menyambut hari Deepavali dan mungkin mereka yang tak merentas negeri ke ataupun tak balik kampung ke kan, lakukan pelbagai persediaan di rumah. Antaranya mungkin nak kemas-kemas rumah ke, macam-macam persediaannya lah. Jom kita saksikan antara TikTok ini. Jom. Okey. Baik, Fatin. Fatin ada perancangan ke esok kalau cuti umum ni? Saya tadi bercakap mengenai balik kampung kan. Sebaik sahaja WHI ni habis, saya pun terus nak balik kampung. Sebab apa kan kita nak mengambil peluang untuk cuti hujung minggu yang panjang ini kan. Untuk kita meluangkan masa lah dengan keluarga. Banyak sebenarnya saya nak makannya sedap-sedap di kampung tu. Itulah dia, ini kita dari Pahang ya. Kita nak kongsikan dengan penonton antara bingkisan berkenaan dengan sambutan perayaan Deepavali esok. Jom kita saksikan. மழை தோன்றிருநாளா எங்களுக்கும் காலம் வந்ததென பாடும் பெருநாளா மங்கள ஒளி வீசும் தீபாவளி
agak-agakkan Fatin antara tiga perkara yang dikongsikan tadi, buat kuih, kemas rumah dan hias rumah sebagainya kan. Sugita Chandran, rakan pengacara kita buat yang mana satu? Saya rasa dia buat semua. Sebab dia dah bersedia. Semalam pun semalam pun saya ada hubungi Sugi. Saya cakap, Sugi mana nak cari baju budak-budak untuk Deepavali esok? Dia sempat jugalah angkat jugalah telefon tu walaupun dalam kesibukan kan. Okey, esok kita akan kembali, pastinya kita akan bawakan istimewa Deepavali. Banyak kita nak kongsikan walaupun kita dalam nombor baru ni, tapi kita boleh meraihkan dengan serba meriah. Ya, kepada anda yang menyambut pesta cahaya ini, semoga ceria-ceria saja, dan kepada anda yang nak pergi bercuti esok, enjoy. Kami di Wanita hari ini undur diri dahulu untuk hari ini, dan esok pastikan anda saksikan WHI pada jam 12 tengah hari. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia